Okay, so far ada nak tanya apa-apa setakat ni? So hari tu kita dah tengok, last week kita dah tengok macam mana nak save database, nak baca daripada database. So hari ni kita akan gunakan form untuk kita buat interaction, untuk kita submit data kepada database. Okay, so kita kalau yang lepas tu, yang ni kita dah buat list user, dia akan listkan semua user ni. Kalau kita tengok coding dia, dia akan panggil controller function ni, method ni, iaitu list pengguna. Ini saya cuba listkan semua, saya listkan semua. So dia akan join dua table. Table user join dengan table level lah, untuk kita dapatkan apakah level name pada table level tersebut. So, dalam table user dia ada ID, username, full name, dan dia ada level ID. So, nak dapatkan level name ni, dia datang daripada table level, dan kita akan linkkan menggunakan left join ni lah. So ni last week kita dah tengok. Okay, so kalau kita run ni dia macam ni lah. Tapi sepatutnya ini kita kena display daripada file view lah, bukan file controller. So instead of kita buat ni kat sini, okay, kita kena return kepada file view lah. File view, kita tekan saya buat list user. Ini kita akan paskan user tu, data user ni kita akan pass ke dalam list user. List user.blade.php ya. Kita nak pass dia adalah gunakan compare and then letakkan user. So letak quote user. So tak perlu letak tak perlu letak apa ni? Tak perlu letak dollar. So just buat user. Okay. Ini kita nak passing satu je data ni, iaitu dollar variable bagi user ni. Kalau ada dua, just koma dan tambah. Macam tu je lah. Okay. So dekat list user ni, so sekarang ni dia dah baca database dan dia akan return kepada file list user bersama dengan user punya data ni ke dalam file ni ya. So kalau kita run ni, dia akan ada error sedikit sebab file list user tu kita belum create ya. View list user ni belum create. So kena create dekat file resource view. So kita create satu file new. Ni make sure you nampak dot apa tu. Kalau tak nampak macam biasalah, pergi kat view ni, show file ni, extension ni T kalau tak you akan confuse nanti. Okay, so kita buat file nama tadi list user.blade.php Right. So dah ada file ni. So kalau kita refresh ni, ya okey lah, cuma data kosong. So kita buka file tadi tu dalam folder resource dalam folder resource views list user. Okay, so sini kalau kita nak buat saya buat tajuk tu. Okay, ni list of user. Ini kita nak print dekat sini ya. So nak print dia kena guna PHP. So nak guna PHP kita akan boleh guna simbol macam ni, dollar. Dan kita buat for each. Jadi kita passing user user ada S tau. User tidak ada S So user for each user S katakan $u. Dan sini kita boleh masukkan terus HTML. Contohnya saya buat sebelum for each ni saya buat table. Okay. Dan selepas for ini and for each. Kalau ada simbol ni depan ni maksudnya PHP lah ni. Ni dalam ni PHP ya. Dan kita tutup balik table. Dan kita boleh buat kat sini tr and then untuk tr and then ni ada td ya. Untuk kolom. Kolom pertama kita letak $u
Tengok sini kita dapat select ni berdasarkan ID, username, full name, level name. Ni ID. $U ni sebab kita guna sini $U Sini tak kisah guna apa pun, nak buat ads pun boleh. Okay, so sini kena ads lah. Okay. Ini variable daripada controller. So ni kolom pertama ni saya guna ads lah. So kolom kedua, kolom tiga, kolom keempat. So sini ada full name, username, full name. Ini username, ini level name and nama besar. Okay, bila saya save ni, kita runkan balik. Right, so ni kenapa dia tak keluar value dia, dia keluar tu sebab ini adalah PHP . Yang ni HTML. Ni pun HTML. Ni PHP sebab bila ada dollar ni PHP lah. So kalau kita nak outputkan PHP, kita akan buat 2 kali curly bracket buka dan 2 kali tutup curly bracket untuk kita outputkan value PHP. Okay, boleh buat macam ni. Ataupun yang level name ni saya buat lain sikit. Kita boleh guna, kalau you biasa dah guna JSP tu kan. So sini kita boleh guna PHP punya coding. So caranya adalah buat buka dia adalah dengan lebih kecil. Tanda soal PHP. Dan kita akan echokan yang ni. Echokan itu print lah. Printkan yang ni dan kita tutup balik yang ni dengan tanda soal dan tutup tanda macam tu. So ni PHP lah. Macam mana you belajar PHP tu, JSP kan. JSP tu kita guna apa dah. Persen apa saya tak ingat. Tapi JSP lah. Dia kita print kan. So ni dalam coding PHP lah. Kalau kita tak nak guna macam ni, boleh just terus guna dengan curly bracket ni. Okay, dengan menggunakan curly bracket ni. So sama je lah. Ni sama je sebab ni PHP, ini blade. Okay. So sama ada nak guna macam ni ataupun buat macam ni, boleh. Sama juga yang ni. Yang ni pun kalau tak nak guna ni, you boleh buat macam ni. Dan tutup balik macam ni. Sama juga Okay. Ni siapa yang dah biasa PHP ataupun JSP, dia macam ni lah. Tapi kalau blade, kita just boleh untuk satu line tu just boleh terus guna alias je. Sama juga macam ni and for each ni terus guna alias saja. So ni PHP, so ni dia akan printkan dalam HTML dan ni pun dia akan printkan PHP ni blade ni. Okay, so dia akan looping lah. Save, so kita boleh tengok sini, so dah nampak tu. Nak cantik sikit, ini kita boleh buat bootstrap lah. Kalau you nak buat bootstrap ke, ini kena buat kelas sama dengan table lah. So kena import CSS dia untuk bootstrap. Alright, so pertama sekali bila kita dah ada macam ni, pertama sekali kita nak buat satu form untuk add new user. Okay, so saya buat satu button kat atas ni untuk add new user. Okay, untuk add new user. So sebelum table ni saya buat button iaitu button add new user. Tengok dulu jadi macam mana. Okay, dah ada add new user. Nanti kita buat on click. Dengan ini kita nak buat link maksudnya dia buka kepada page untuk dia add user. So kalau dalam JavaScript kita boleh guna ini kita, kalau on click ni kita guna JavaScript dalam ni JavaScript open link.
Dia guna window.open. Saya nak guna yang location lah. Sebab location ya. Okay, so JavaScript on click kita buat kat sini. Location. So sini kita nak buat /add user. Ni route lah, maksudnya route baru route baru. Location href maksudnya bila kita klik dia akan buka route baru iaitu /add user. So bila kita refresh yang ni, saya klik yang ni, dia buka /add user. Tapi sebelum tu ada kita nak dia maintain nak maintain Laravel 9 public /user. So cara ni adalah kita guna kena guna URL lah. So buat dua macam ni. Kita buka ni maksudnya PHP lah, tapi guna blade punya syntax. So, buka dia guna klik bracket 2 kali and then type URL and then ini macam ni. Tick. Tutup dan tutup klik bracket balik. Okay. Sekarang ni dia ada isu sikit sebab sini dah guna ini. Sini dah ada ni dan ni tutup balik Rasa kita buat ni nak bagi senang nampak sikit. Ni sebab ni kita dah buka kat sini dan bila kita buat ini kat sini maksudnya dia dah tutup dah. Dia error hujung-hujung ni. Jadi dia sepatutnya kita boleh guna backslash lah. Ni backslash. Backslash ni kita takut you opening apa, kita test dulu. Save. Refresh balik. So bila kita keluar ni tak boleh guna ni. Backslash. Okay. Try dah macam ni. Tak jalan. Kita nak tengok coding ni generate macam mana, kita boleh right click and then klik inspect ni. Kalau kita klik kat sini kita nampak dia generate macam ni betul. Tapi ni dah betul add user, cuma dia punya apa tu? Slash tu tak ada, apa tu dia punya code tu tak ada. Sepatut on click, kita dah bukakan double quote ni. Dan ini pun dia kena ada double quote. So backslash ni kalau PHP lah. Okay, kalau tak boleh ni kita guna PHP biasa lah. So kita tengok sini, sini kita dah buka on click dengan double quote, sini kita dah tutup dengan double quote untuk on click ni. Jadi location href dia kena ada quote juga, so kita kena guna satu quote lah. Okay, yang ni kita guna PHP lah sebab error tu. PHP equal URL $user. Dan ni tutup. Dan tutup PHP. Tutup satu dan tutup untuk on click Tengok dulu jadi ke tak. Okay, kau nampak dia button on click and then dibuka dengan double quote. Boleh besarkan. Besar. Okay. Okay, kau tengok ni dia jadi location.href sama dengan and then ada quote
untuk buka yang ni. Dan ni pun kita tutup balik. Jadi on click dengan double quote ujung-ujung ni, yang ni dia jadi macam ni. So ni betul lah. Kalau kita klik ni, tengok kat atas ni, dia jadi add user kan. Dan dia maintain yang ni. So boleh guna kaedah tu. Okay. So sekarang ni add user kita belum buat route. So kalau kita tengok tadi dia dah pergi kepada add user. Ni list user. Bila saya klik ni dia pergi kepada add user. So add user nak file sebab belum ada dalam route. So kita buat dekat route. Open file route kita. Dekat routes web.php. Okay, route sebab any. So slash add user. Okay. Ini saya buat kita nak panggil terus lah, nak panggil terus form. So terus view add user, terus panggil nama file tu, katakan add user. Takut you open ni, saya buat form lah. Form add user. Form add user. So, maksudnya kita buat satu view, satu route yang mana dia akan point kepada add user, tapi add user ni dia akan view, maksudnya dia akan buka file form add user.blade.php sebab ni file view So form add user ni kita kena create. Okay. Buat dulu ni form to add user. Add new user form. Nanti dah siap ni boleh copy-copy je sebab dia sama je untuk apa-apa form, untuk interact dengan database sama je. So untuk add new buat macam ni, untuk insert ni untuk insert lah. Kemudian untuk edit tu kita akan tunjuk. Dia sama je, so boleh copy je. So ini save. Save dalam folder view dalam folder view. Folder resource views. So yang ni boleh ambil all ataupun ambil PHP. So file ni adalah nama dia add apa dia? Add user.blade.php. Form form add user. Form add user, nama file ni. Save. So form add user, sebab kita tengok dekat kita punya route ni guna nama form add user. So save yang ni. So bila kita refresh add user ni, jadi keluarlah form ni. So buat form macam biasa. Ada input pertama, type sama dengan text. Ni name ni nama bagi input tu. Kita buat username. Itu saja kot. Okay, ni untuk username. Ni kita buat br. So depan dia kena ada dia punya, ni nak buat form macam biasa lah. Okay, username, password, full name. Full name. So ini full name. Password satu lagi So ni kita buat password. Type dia password. So ini password. And then level name. Level name ni adalah selection. Select. And then option. Option value satu rasa admin Admin.
let option. And then value yang kedua kosong iaitu untuk user biasa. Dua. So tutup select. Rasa ni you all dah faham sebab ini adalah you dah buat dalam web application tu dah belajar And then last kali dia kena ada untuk submit lah, iaitu input type sama dengan submit, name sama dengan katakan add user. Right, ni pun ada BR supaya dia pergi next slide. Okay, save. Alright, so dah ada ni. Username, password, full name. Yang submit query ni kena ada name, kena ada value. Value sama dengan save. Ataupun register. Right. So, satu lagi bila kita buat input ni dengan select ni, dia kena ada buka form, tutup form kan. So, kena ada form, buka form dan tutup form ni. Kalau tak, dia tak jalan . So, kena ada form dan buka form dan tutup form. Form ni dia ada method. So, kita buat method sama dengan post. Action adalah dia punya nama route. Okay, so action saya buat sini. Action, kita buat URL slash so ini untuk dia submit so bila dia submit saya buat frm add user so and then semicolon dan kita tutup balik PHP tu yang kena ada balik dia punya ni tapi saya buat dua ni untuk action dia mesti dalam quote ni so ini kita echokan bracket slash from add user, maksudnya dia akan submit kepada from add user route. Ni route action ni route. So ni frm add user ni adalah route, tapi kita letak URL ni supaya dia letaklah kalau kita punya ni adalah Laravel 9 ada public dengan ada panjang macam ni. So kita kena letaklah URL ni. Kalau tak dia akan ada error sedikit. Right, dia nak tanya tak setakat ni? Tengok dia jadi macam mana, dia ada still masih ada error juga nanti. Okay, kita saya add nama baru. Okay, Fazli, password 123, full name Fazli bin and then kita register. Pertama dia ada error, sekarang ni dah pergi kepada form add user tapi dia not found. Bila not found ni maksudnya dalam route tak ada lah. So kita kena create route untuk form add user ni. So kita nak submit ni and then kita nak controller akan proses form ni. Okay. So kita create dulu dekat kita punya route. Ini sebab nak panggil controller, so kita buat any je. Okay, slash yang ni yang dekat action tadi tu. And then kita buat dekat controller. Yes. So ini kita buat katakan add pengguna. Okay, so bila dia route ni dia akan baca daripada URL form add user dan dia akan panggil controller dan dia akan buka method add pengguna. So saya save dulu. Saya refresh balik. Okay, so dia kata page expired. Kenapa page expired? Sebab dalam Laravel ni
Dia ada satu mekanisme ataupun satu cara yang dia boleh kontrol orang daripada orang luar daripada buat satu sistem yang ganggu kita punya security lah. Okay. So dipanggil CSRF. CSRF tu dia cross site request forgery. Kalau you nak search cross site request forgery CSRF ni apa maksud dia? Maksudnya form ni dia mesti buat dekat server tu, form tu. Tak boleh buat dekat server orang lain tapi dia submit ke server kita. Form tu dia buat dekat server dia tapi dia submit kepada server kita. Itu dia panggil CSRF. Biasa orang nak hack dia buat macam tu lah. So ni kalau form ni tak buat dekat server kita, dia akan keluar macam ni. Kalau orang tu buat form tu dekat server dia dan dia submit ke server kita ni, okay, dia akan keluar page expired. Jadi Laravel ni dia control benda tu. So setiap form tu kita kena letak arahan CSRF iaitu cara dia adalah letak alias CSRF. Betul tak? Arahan ni kita back balik. Refresh balik yang ni. Kita tengok tengok dia punya coding dia. Saya buka page source dia. Nampak tak? Ini form, muka ni okey. Ini form tutup. Ini yang kita buat semua ni. Ini yang kita tak buat tapi automatic ditambah ni oleh Laravel. Input type hidden name underscore token value, dia automatic masukkan value. Ni maksudnya daripada server kita sahaja yang boleh generate code ni. So siapa yang daripada form lain, yang buat form lain, dia tak akan dapat value ni, dia tak akan dapat code ni, key ni. Jadi tak boleh submit form tu kepada server kita. So ini jadi daripada mana? Dia jadi daripada arahan yang kita tambah tadi iaitu alias CSRF. Tu yang ni. Letak je arahan ni, automatic Laravel akan include satu token untuk membolehkan form ni kita submit lah. Okay, so dia ada value key lah. Ni server lain tak boleh access yang ni. Jadi since masuk server sekarang ni, kalau server ni localhost, so form ni hanya boleh buat dekat localhost je, tak boleh buat dekat PC lain. Form ni. Okay. So sekarang ni dia dah ada token, so bila saya register, okay, so dia dah pergi kepada page controller. Cuma page controller ni belum ada function add pengguna. Okay. Tapi dia dah lepas lah. Form ni dah boleh submit. Cuma function controller kita kena letak kita punya route ni, route ni akan diproses oleh controller. Method dia add pengguna. So dekat controller ni kena buat function baru untuk proses form tu. Function saya buat kat atas lah. Kita buat function baru, function add pengguna. Macam ni ya. So saya dah buat function ni. Save, kosong ni, function ni tak ada buat apa. So bila saya refresh ni, function ni dah exist. So okey lah. So untuk saya keluarkan output dia daripada input, daripada form tadi kan, ni dia submit daripada form. Dia ada value-value daripada form tu. Macam mana nak outputkan value-value tu? Pertama dekat app pengguna ni kita kena letak request and then letak variable request tu. Katakan saya buat $r. Jadi saya boleh echo kat sini $r yang disubmit yang pertama, katakan username ni nama form and then combinekan dengan br supaya dia nampak ke bawah. Okay, username, full name, password. Okay, username, password, full name dan last sekali level name.
So nama ni datang daripada mana? Ni nama ni datang daripada nama form ah. Nama form iaitu kalau tengok form kita ni name dia ni. Name untuk username, username. Name untuk password ni, password. Name untuk full name ni, full name. Name untuk input level name ni, ni silap So ini sepatut level name Saya buat ucik So ini sepatut level name. Jadi kena refresh balik ni kalau ikutkan. Kena refresh balik ni saya buat ucik. Okay, so sekarang ni kalau saya refresh saja ni. Okay, sorry, dia kena ada tambah satu lagi. Request. Okay, kalau dia kata does not exist ni maksudnya kena tambah satu import dia dekat use ni kat atas ni. Tambah http http request Save. Refresh. Ni yang kena follow lah. Controller request. Okay, save. Request does not exist. Ya. Okay, so kita kena tambah yang ni use illuminate http request Kena tambah yang ni. Baru kita boleh access request tu daripada form. Jadi kalau tengok sini username ada, password ada, full name ada, level name ada tak? Level ni tidak ada sebab form tadi kita silap nama So kita dah tukar dia. So kena refresh balik yang ni. Okay, so saya buat tekan nama bin Ali, password 123, full name dia, username, site, register. So ada site, ada password, and then ada full name dan ada level ID dia. Okay, so dah dapat baca daripada controller tu. Seterusnya adalah kita kena save lah. Nak save. Kita dah tengok yang last week punya. Kita boleh buat macam ni terus. db table. Nak save ke dalam table user. Dan bawah ni kita buat insert. Okay, kalau sebelum ni ada. Oh, tak ada. Kita akan check dulu lah. Kita check dulu. Tekan check. Where name sama dengan $r username. Kita check dulu kalau dah ada. Okay. Ini kita buat count pun tak apa. Okay, count maksudnya kita kira jika dah ada. Okay. So if $C lebih besar daripada kosong, maksudnya dah ada data dia. Okay, echo this username is already exist. Else, jika belum exist, maksudnya jika belum ada username tu, okay, kita update lah. So cara nak update lah menggunakan db table kita nak update. Boleh guna dua ataupun single quote user and then insert kita insert. Okay, cara nak insert menggunakan array. Ini macam ni dan kita letak content dalam dia di sini So, yang pertama ni ini yang
yang sebelah sini, yang sebelah kanan ni adalah nama dekat field database iaitu username. Dan ini adalah kita punya form ni. R username, koma, dan seterusnya. Password, username. Ini password. Ini full name. Dan last sekali level ID ya. Tengok database kejap. Okay, buka macam base. User Laravel. Apa dah password dia? Okay, ABC 123. Tengok table level, table user. Kita tengok ID dia tak payah masukkan, ni auto increment. Kita masukkan username, password, tapi password tadi 123 kita kena buat hashing . So ni full name okey, ni level je. Okay, ini level sah. Ini level ni kita kena follow yang ni lah. So kita guna nama form tadi level name. Tapi dekat dia punya database level saja, full name, password, tapi password ni kita kena encrypt ataupun kena hashingkan dia, kena buat SHA-1 supaya dia tak save raw data dia tu . So, macam ni saja. Okay, lepas dah save tu, kita nak redirect kepada list pengguna ni balik. Kita nak back balik lah bila dah pergi kepada sini. Kalau dah berjaya, dia akan back kepada page utama dia tu. So, kita akan buat return redirect list user . Kita tengok dekat route kita. Yang ni list user. Kita nak dia paparkan semua user balik. Alright. Okay. Itu saja untuk add pengguna. Kita test dulu. Saya refresh ya. So, bila saya refresh ni data tu dah ada. So dia akan save dan terus redirect . Okay, dia save dan dia terus redirect dan dah ada data ni. Add lagi new user. Okay, kami password ABCDE, full name Muhammad Kamil. This by user, register. So dia save and then redirect ke page ni. So dah ada kami sebagai user. So tu untuk add. Boleh? So seterusnya ada dua lagi, iaitu untuk edit dan satu lagi untuk delete. Okay, untuk delete. So, macam mana nak buat edit delete? Biasanya bila kita paparkan data ni, kita akan buat button hujung ni. Button untuk update ataupun untuk edit. Untuk edit ataupun untuk delete . Sama ada hujung depan ni ataupun hujung belakang lah. So bila kita nak paparkan ni, kena buat button tu. So maksudnya dekat list user ni. Saya buat kat depan . So kita buat satu TD depan dia ni. Untuk button. Ni untuk button. Button update. Okay. Saya buat ni dulu. Buat ni E untuk edit. Edit untuk update lah. Dan satu lagi untuk E. Boleh buat satu column ni. Tapi saya buat dua . Satu lagi D untuk delete. So ada E dan ada D. So ini saya nak buat form juga . Saya nak akan buat form juga. Saya buat yang delete dulu . Saya buat yang delete dulu. Saya nak buat form ni. Maksudnya. Saya letak bawah. So buatlah form. Okay. Method post. Method kena guna post . Supaya lebih secure. Action. Ini pun sama macam case tadi. Kita buat route dia menggunakan PHP. Echo. URL. /
delete user. Dan tutup PHP. Okay, so kita buat button untuk dia submit delete tu. So type dia adalah submit. Ni button dia. Name sama dengan button delete. Value saya buat sama dengan D itu untuk delete. Right. So bila kita nak delete ni, kau tengok ni, bila kita nak delete, dia akan ada not found dulu delete user ni. Okay, sudah ada button delete ni. So bila kita nak delete, dia kena submit user punya ID ni lah. So kita nak delete user ID ni. Jadi antara input yang kita kena masukkan juga adalah dia punya ID user tu. Type ni kita boleh buat hidden, tak perlu tunjuk. Name ni saya buat ID je. Value dia adalah, so kita guna macam ni juga. Copy je yang ni. Okay. Save. Okay, saya refresh yang ni. So dia akan submit dua lah ni. Satu dia submit button D dan dia submit ID itu 8. So saya delete yang ni. Okay, tapi ni not found sebab delete user ni kita belum buat kita punya route. So kita buat satu lagi route. Route ini slash delete user. Pun kita guna pada controller untuk buat delete. So saya buat sini delete pengguna. Nama controller dan function dia adalah delete pengguna. Save. So delete controller dah ada, cuma function ni kita tak buat lagi. Okay, so kita buat satu function baru. Function delete pengguna. Delete pengguna. So sama kena guna request. And then kita buat ni macam type lah, integer ke float kan. Tapi type dia adalah request. So variable dia adalah $r. Ke tutup function. So kita ke sini ikut delete. Kita nak delete $r ID sebab kita buat kat form tadi nama ID Ni kita tak delete lagi ni, cuma just tunjuk dia akan delete dia ni lah. Okay, so bila kita klik yang ni di page expired. Kenapa keluar page expired ni? Ni security dalam Laravel tak bagi CSRF punya track. So dekat kita punya ni, maksudnya dekat form ni kena masukkan token, iaitu alias CSRF. Save. Kita kena back balik, kena refresh balik supaya setiap ni ada token. Okay, kalau dia tengok ni setiap page ni dia ada token lah. Setiap ni ada token. Setiap ni ada token. Okay. So, bila kita delete ni, okay, dia dah pass kepada server kita, kepada method ni, delete to. Delete item nombor 2. Ini delete item nombor 9. So sekarang ni kita boleh terus delete. Dekat controller kita, yang ada delete adalah db table user. And then kita where dulu, cari dulu data tu, where. Ni kita guna ID bukan guna username. Where ID sama dengan $r ID. And then terus delete. Okay. Dan kita terus lepas dah delete, kita redirect balik, redirect kepada page tadi, iaitu /list sama macam yang ni juga, list user. Okay, so sekarang ni saya delete yang Ahmad Syamil ni, delete. So dia redirect ke sini terus so tak nampak lah, dia laju. To delete, and then last kali adalah untuk edit. So edit ni dia panjang sikit sebab mula-mula dia kena paparkan maklumat tu, and then baru dia boleh save lah.
Okey, sebelum tu kita buat form dulu. Untuk edit ni kita buat form macam tadi. Untuk form edit, so ada form, method kita buat sama dengan post, action, kita copy je ni. Okey. Untuk form. Okey, so ini edit user. Okey. Ini pun sama, kita follow je yang ni, copy je. Ini button edit. So kita buat slash edit user, so kita kena add, kita pun run terus kat sini. Kita buat E ya. Kita edit, kita pun buat lebih panjang edit. Okay, refresh yang ni, so dia ada edit, katakan nak edit yang ni, sebelum kita edit, not found sebab yang ni kita belum buat route dia, so kita kena create route. Kat sini, route, ini, slash edit user. Ini sama dengan yang dekat action tadi lah. So ni controller juga. Edit pengguna. Save, so dekat controller kena ada edit pengguna, so kena ada function baru. Function edit pengguna, so kena ada request depan dia supaya kita boleh baca input daripada form. Okay. So pertama sekali kita kena view balik lah data ni kan. Kita kena view balik data ni. Jadi sama ada nak buat macam ni pun boleh. Atau maksudnya kena view balik data ni. So kita kena submit dia punya, kena view lah. Sebab kita tak nak form tu berada di sini. Okay. Saya rasa lebih baik kita terus panggil lah kot, panggil my view. Tak cantik lah kalau panggil my view. Lepas kita guna macam ni. Yang pertama kena baca balik data dia. Okay, kita nak dapat detail sebab tadi dia ada ID saja, table user, kita dapatkan balik data dia user sama dengan yang ni where ID sama dengan $R daripada form ID and then get. Okay, so ni edit pengguna user, dia akan baca balik data user nak dapat detail. Sebab kita nak edit, kita kena paparkan existing data lah. Okay, dan kita buat return juga sini, return redirect, bukan return redirect, return view. Kita buka file view untuk edit. Untuk edit add pengguna, kita guna okay, kita buat edit user. Ni edit user.blade.php ni form kita buat form lah, form edit user. Dan kita passingkan data dia user. Right. Bila kita refresh ni, dia akan panggil edit user, dia akan panggil form tu dia akan panggil form edit user. So kita buka form tu, kita create form tu. So baru edit user. Okay, save dulu. Nama file ni for edit user.blade.php.
Ini buat all types dan simpan dalam file view dalam file resource view Okay, ni form edit user. Okay. Save. Okay, dah save. So bila kita refresh form edit user. So kita kena paparkan balik lah. So saya copy yang add user ni tapi value dah ada. So add user form edit pun dia kena letak dalam form lah sebab kita nak submit. So, form ni kita buat macam add tadi tu, cuma ini bukan add, ini saya buat form edit user. So username dah ada, so kita kena buat kat sini value sama dengan tadi kita dah ada data dia, dah ada data, cuma sekarang ni data dia dalam bentuk array. Tengok biasa kita ini dia user ni user ni akan ada seorang je kan, dia akan ada seorang je. Kalau get ni dia jadi array, tapi array ada satu index saja. Okay, so sekarang ni bila ni kita confirm memang seorang je, kita akan buat first je lah, first. Okay, kita kena buat first supaya terus kita boleh guna data dekat sini user $user dan terus kita paparkan username ni daripada database. Okay. Ya, saya nak kecilkan. Okay, value ni dah ada. Password biasanya kita tak paparkan. Full name. Okay, full name ni database user ni database. Dan sini level ni kita kena tengok kat sini maksudnya kena buat if if tu maksudnya kita nak buat selected. Okay, if so if ni dalam format cuba biar dulu kita tengok dulu Okay, dah ada password kita kalau boleh buang terus lah. Kecuali dia nak edit password dia. Sebab password kalau kita echo pun dia jadi dalam format dah hashing lah. Kalau tengok ni database kita semua dalam format hashing, so tak ada guna dah ni. Kita tak tahu dah password dia apa sebenarnya. Kalau dia nak change password, biasa kita buat button lain lah. Okay, so dah okay. Cuma sini dia admin ke user kita tak tahu. So macam mana nak buat yang tu. Password ni saya buang terus kita buang terus. So level ni kita akan tengok. Kita akan buat alias if $user level sama dengan 1. Maka kita akan peringat ni sebagai selected. If kat sini ni bila if ni kita dah buka sebagai PHP, so kita kena tutup dia and if kat sini. So dalam ni boleh dalam format apa tu? Dalam format HTML lah. So ini kita buat selected. Bila dipilih ni. Jika dia level dia 1, kita buat selected lah ni. Tapi jika level dia 2, so kita buat satu lagi alias else if ataupun nak buat else saja pun boleh. So kalau nak buat else if kena ada condition sama dengan 2. Okay, kita copy yang ni tapi selected kita akan guna yang kedua. Saya indentkan sikit. Okay. Okay, kalau 2 selected ni kita letak dekat yang kedua. Save. Sini saya buat edit user. Value update. Okay, so bila kita refresh yang ni, so dia admin lah, tu ke admin. Back balik, katakan ni saya Azhar admin, ni user, Ali ni user, kita edit. So dia jadi user kan. So kita boleh update. Okay, untuk update,
pun sama, kita dah ada kena buat route baru iaitu FRM edit user. Dah ada belum FRM edit user? Pastikan belum ada lah. Okay, so ni belum ada, so kita buat satu route baru untuk update FRM edit user. Ni saya buat edit submit pengguna lah. Okay, dia ada dua. Satu edit ni untuk paparkan form, ini edit submit pengguna ni yang dia dah paparkan, yang dia dah update. Okay, so kita buat satu lagi controller edit submit pengguna. Kita pun biar dulu kita tengok jadi macam mana. Kita try edit dulu. Ali ni kita tukar kepada alias, nama pun kita tukar alias bin Abu. Okay, so admin update. Okay, ni kata edit submit pengguna belum wujud, so kita akan wujudkan function edit submit pengguna. So mesti ada request juga sebab kita nak baca form tu. So $R, it can be anything kan, tak semestinya $R. Saya sekarang ni saya guna variable $R, so kat sini art lah. Untuk edit ya, so untuk edit kita buat db table. Tengok sini bila kita ini satu lagi, kena ada satu lagi tadi dekat form controller dia. Okay, sini dia ada ID ya, user ni dia ada ID. Jadi kita nak edit based on ID, tapi dekat form kita tidak ada ID. So saya tambah satu lagi, boleh je nak buat username tapi username dah tukar. So saya buat hidden value kat sini. Input type sama dengan hidden. Name sama dengan ID. Value sama dengan $user ID. Okay. So dia ada ID. Maksudnya kita nak edit ni ada ID yang ID ni dia tak boleh ubah lah. Okay. Dia tak boleh ubah ID. Jadi kena refresh back balik. Back balik. Refresh balik. Okay. Make sure ada ID tu. We paste source. So ada ID ni. ID nombor 2. Kita update yang ni. Okay. So edit submit ni kita akan buat kat controller. So db ni nak update db table user, kita cari dulu data mana kita nak update, iaitu where ID sama dengan $R ID. Ni data daripada mana? Daripada form daripada form ni. Ni nama ID. So value dia adalah daripada database. Right. So kita pergi ke sini dan kita buat ni dah jumpa. Kalau dah jumpa kita buat update. Itu sama, kena buat style array. So update dalam data yang kita nak update tu adalah kita nak update username. Kalau tak nak update username, tak payah buat lah ni. $R username, full name. Password tak perlu update ya. Full name. Dan satu lagi dia punya level. $R. Cuba tengok dekat ni kita guna nama apa level tu. Level name So dekat controller pun kena guna level name. Ni database column, ni form punya nama. Okay, dan terus kita return, redirect, paparkan balik list pengguna, pengguna user. List user, kita paparkan balik page utama user tu. Okay, so maksudnya bila dah submit nanti dia akan cari
ID pengguna tu, and then dia update, apa yang dia update adalah username, full name dan level. Save. Refresh. Sekarang ni dia akan update kat database dan dia akan redirect. Okay. Yang ni tadi kita dah tukar dia jadi admin. Kita akan edit. Saya edit, saya tukar jadi user. So dah jadi user, so kat sini. Alright. So itu sahaja kelas hari ini. Saya nak tanya, so kita dah tengok form So nak add new user, nak delete, nak edit dan nak paparkan semua user. Itu cara dia. Okay, dia nak tanya, saya stop dulu ni video ni sejam.